Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, kita mengucap syukur kerana dapat berkesempatan untuk berada pada malam ini dalam satu majlis muzakarah. Dan malam ini kita masuk malam yang keempat beradanya kita di bulan Zulhijjah. Jadi di malam yang keempat bermakna kita tinggal lagi 6 malam untuk kita pergi kepada Aidil Adha dan 5 malam untuk kita pergi kepada hari yang ke-9. Jadi mudah-mudahan Allah melanjutkan usia kita dan memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan tahun ini, dan kita mengharapkan Allah berikan kita lagi peluang untuk melangkah ke tahun yang seterusnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, dalam penutup tahun ini ada 2 perkara besar. Satunya ialah ibadat haji, di mana kita sedia maklum semalam kalau tak salah saya flight yang terakhir yang bertolak daripada Malaysia, dan airport sekarang ditutup untuk segala pesawat awam yang tinggal hanya mungkin besar boleh masuk, orang biasa dan tak boleh lagi dah untuk haji. Jadi pada tahun ini ada sikit kekeliruan. Sebenarnya benda tak mengelirukan, tapi bila keadaan masyarakat sudah jahil, tak tahu apakah sebenarnya, jadi timbullah masalah. Jadi orang rasa cemas, rasa kekok macam mana, iaitu apabila Saudi berada di depan kita 1 hari lebih awal. Kita malam ni malam keempat, Saudi malam ni malam kelima. Jadi kita akan jadi keliru lah bila 9 kita, 9 Saudi, kita 8, 9 kita, 10 Saudi. Ini apabila kita berada kemudian, dan keadaan ni tak semestinya berlaku kemudian. Ada ketika kita lebih awal daripada Saudi. Jadi kalau kita lebih awal, maka keadaan sebaliknya. Kita 9, Saudi masih 8. Kita 10, Saudi 9. Jadi itu pun satu masalah. Tapi semua orang tahu, kalau kita dah 10, dah tentulah hari raya. Walaupun di Saudi baru menjalankan ibadat wukuf, jadi kita nak puasa tak puasa. Kalau nak ikut wukuf 9, sedangkan kita dah 10. Kalau kita puasa ikut Saudi 10, mana boleh puasa. Jadi itu kalau kita melihat apabila negara kita berada lebih awal 1 hari. Tapi kalau tahun ini kita lewat 1 hari, di mana Saudi 9, kita 8. Jadi bila Saudi 10, kita baru 9. Jadi bila kita puasa 9, maka ada orang akan berkata 9 tu dah 10, macam mana kamu puasa sedangkan hari dah 10? Jadi masalah ini timbul. Macam mana sebenarnya pendekatan yang bagaimana kita perlu ambil? Kita nak ikut Saudi ataupun kita tak ikut?
Tapi ini bagi negara yang hanya membezakan antara kita dengan Saudi dalam 5 jam. Ada negara dalam dunia ni yang berbeza 12 jam. Macam kita dengan Los Angeles sekarang ni, kita berbeza 12 jam. Kita waktu malam macam ni pukul 8, di sana pukul 8 juga, di 8 pagi. Jadi ada negara dengan Saudi 12 jam. Bila 12 jam, hari wukuf di Saudi siang, di negara itu mereka sedang berada malam. Jadi macam mana nak puasa? Kalau nak puasa bertepatan dengan hari wukuf, kena puasa malam, baru sama. Jadi dah tentu kita tahu tak ada satu jenis puasa pun yang dipanggil puasa malam. Jadi sebenarnya apa yang telah menjadi yang telah diguna pakai di negara kita sudah sekian lama, iaitu di bawah Majlis Raja-Raja yang meletakkan ru'yah dan hisab sebagai menentukan kita berakhir satu bulan dan kita masuk ke bulan baru, iaitu dengan 29 upacara melihat anak bulan memang dibuat, cuma tak diisytiharkan kepada umum tentang upacara melihat anak bulan, melainkan untuk Ramadan dan Syawal. Padahal tiap-tiap bulan upacara ini dilakukan untuk menentukan 29 atau 30 dan untuk menentukan 1 pada bulan berikutnya. Jadi tuan-tuan yang mulia, keputusan kita dah tahu. Kita dapat 1 hari bulan bermula daripada hari Jumaat. Jumaat yang lepas. Jumaat 1, Sabtu 2, hari ini 3. Jadi bila pergi sampai ke 9, kita hari Sabtu. Maka yang ada di negara kita ialah 9. Apa yang tak ada? Yang tak adanya ialah wukuf. Wukuf tak ada. Ada 9 saja. Jadi kita punya hujah kita nak beramal dengan kelebihan hari wukuf, tapi memandangkan wukuf tak ada. Yang ada 9, kita ambil 9 sebagai hari untuk kita melakukan ibadat puasa. Bukan hari wukuf seperti mana kalau kita nak ambil pun, kalau ada orang kata saya nak puasa 9 Saudi, mana hari Jumaat, maka dia puasa hari Jumaat, hari belum wukuf. Kerana kalau pukul 5 dia bangun sahur, Saudi masih pukul 12 malam, belum wukuf lagi. Dia dah siap, dia dah puasa dah. Sampai satu tahap barulah wukuf bermula. Dia sampai 5 petang wukuf baru bermula. Jadi dia bukan ikut wukuf, dia mendahului wukuf. Jadi sebab itu bukan kerana kerana wukuf, tetapi sebaliknya kerana hari itu, hari 9 Zulhijjah, disebabkan di Mekah sana, di Arafah ada perhimpunan wukuf, maka berkesempatan pada 9. Dia tak akan buat 8, dia tak akan buat 10, pada 9. Jadi kalau kita di Malaysia, kita pakai 9 Zulhijjah. Saya rujuk beberapa ulama mengatakan ini adalah satu amalan yang lebih tepat. Kerana kalau kita kata 9 Saudi, tentu akan jadi satu hari yang tak tahu berapa tarikh dia. Kalau ada orang Malaysia kata saya nak puasa 9 Saudi, hari Jumaat, jadi raya dia tetap hari Ahad. Jadi Sabtu tu berapa hari bulan? Sabtu tak ada hari bulan, kosong. Kerana nak kata lepas 9 tentu 10, mana boleh kau raya? Kalau di Indonesia dia lain. Indonesia ni sebab dia dah jadi jam Al-Bar, dah campur habis. Di sana ada NU, di sana ada Muhammadiyah. Muhammadiyah dia akan puasa 9, dia akan raya 10 hari Sabtu. Muhammadiyah ni di sana dia akan raya hari Sabtu. Dia ikut direct Saudi.
sebab dia ramai, jadi kalau dia sembelih pun puak-puak dia tak akan jadi satu isu. Tapi kita di sini, kalau adalah siapa-siapa yang menganggap dia akan ikut Saudi, bermakna dia akan puasa 9 dan raya 10, iaitu hari Sabtu dia raya katakan, maka kita pelawa dia, awak boleh teruskan sembelih. Jadi siapa nak tolong dia, siapa nak sama dengan dia. Kalau dia sembelih, dia kata aku tak peduli siapa pun, maka orang akan memandang serong, ini macam mana ni, belum raya lagi dah sembelih. Jadi tentulah, sekarang saya jumpa kawan saya, bila hari raya saya pergi rumah dia, saya tanya sembahyang raya hari ni kat mana? Dia kata saya semalam dah sembahyang. Hari ni tak, hari raya dia tak raya, dia kata dia raya semalam, iaitu Saudi 10 semalam, hari ni dah 11. Jadi saya tanya kenapa tak buat korban semalam, kita tak ada orang nak tolong. Dia pun tahu tak ada masyarakat support dia, kerana bukan hari dia. Kita pakai hari kita lah, dia tak ada masalah. Tak ada timbul satu yang kita rasa mana boleh haram. Siapa kata haram? 10 kita hari Ahad, 10 kita hari Ahad. Jadi kalau kita puasa hari Sabtu, itu hari 9. Mana haram? Tak ada siapa pun sembahyang raya hari Sabtu hari 9, 10 hari raya. Jadi bukan satu isu yang kita nak jadikan satu masalah bahawa kita tak nak pergi kepada puasa. Kerana tuan-tuan yang mulia, yang penting dalam penutup tahun ini ialah ibadat puasa. Puasa. Kerana bagi orang yang pergi haji, dia tak perlu puasa. Dia perlu cukup makan, minum, rehat, biar banyak tenaga, dia boleh buat amal sempurna. Tapi orang tak pergi haji ni, dia kena puasa 9 tu puasa. Kerana kelebihan dia banyak. Antaranya disebut dalam hadis, Allah ampunkan dosa setahun telah lalu, dan Allah akan ampun dosa setahun akan datang. Alangkah bahagianya kita dalam penutup tahun, Allah bagi kita keampunan. Dalam kita nak masuk tahun baru, Allah ampunkan kita. Maksud kata ulama, Allah ampun yang akan datang ni ialah Allah pelihara kita daripada dosa. Kalau itulah yang kita dapat, betapa usahanya kita. Hari ini kita terancam dengan dosa. Kita terganggu dengan dosa. Tarikan dosa, magnet dosa ni kuat. Dia tarik mata kita, dia tarik telinga kita. Kerja nak tengok aja walaupun benda tu dosa. Dia nak dengar, nak fikir, nak cakap benda-benda dosa. Jadi kalau Allah lindungkan kita dengan sebab kita puasa, maka inilah yang kita harapkan. Macam mana kita dilindung dengan insurans, maka kita dilindung oleh Allah dengan ibadat puasa. Dan benda tu tidak jadi satu benda yang kita kata mustahil, kerana hari yang ke-9 ni hari besar, hari wukuf. Kalau ada di Malaysia tempat untuk kita berhimpun, hari Sabtu itulah kita berhimpun. Tapi wukuf ni hanya satu tempat yang dipanggil Bumi Arafah, tempat yang Allah menghimpunkan manusia sudah bertahun lamanya. Sebelum Islam lagi, perhimpunan berlaku saban tahun, yang mana bermula dengan pertemuan Nabi Adam dan isterinya yang diturunkan dalam syurga, dihimpunkan di Bumi Arafah dekat Jabal Rahmah. Maka hari ini anak cucu dikumpulkan balik. Dan keunikannya, satu hari 9, yang kedua tempat dia Arafah. Arafah ni satu kawasan yang boleh muat sebanyak mana pun datang. Dia akan, kita tak nampak bumi itu dia membesar, kita tak nampak dia akan meluas, tetapi dia boleh menampung. Itu kelebihan Arafah. Sebab itu Arafah tak ada rumah, tak ada hotel, tak ada tempat, tanah tu kosong. Cuma kerajaan Saudi dia tanam pokok. Tapi kalau nak kira kosong, tak ada apa. Bumi Arafah. Jadi kita berhimpun yang jemaah haji ini untuk memberikan kelulusan haji. Tak dapat Arafah, haji fail. Kerana ada jemaah-jemaah haji
yang tak sampai Arafah. Saya dengar kawan saya, imam masjid, dia kata dia punya rombongan dia kata dia tahu, sebab itu dia turun daripada bas, dia lari masuk ke bumi Arafah. Memang tak jauh lah, tapi kalau nak tunggu bas berjalan, bukan jarak jauh. Daripada Mekah nak pergi Arafah bukan jauh, tak sampai 40 km. Tetapi hari itu dia punya kesesakan dia, maka sampai 4-5 jam diperlukan masa nak sampai ke Arafah. Ada kali setengah kita dengar orang cerita sampai 8 jam. Itu yang dikatakan jalan kaki lebih cepat daripada naik kenderaan. Itu Arafah, kerana kesesakan yang begitu sekali. Kalau tak dapat Arafah, maknanya haji dah fail, tak boleh buat apa dah. Kena pusing tukar buat umrah, niat umrah, turun buat tawaf dan selesaikan umrah. Tahun depan kena pergi semula untuk qada haji. Jadi tuan-tuan yang mulia, wukuf ni penting. Tarikh dia, tempat dia. Dan lebih penting lagi, lebih menarik lagi, apabila pakaian semua jemaah haji dalam satu seragam, keseragaman semua, tak ada membezakan lagi siapa kamu. Tak kira latar belakang dia macam mana, dia kena pakai sama je. Kalau kita bawa baby, bayi pun sama juga pakaian, semuanya sama. Ini susah kita nak tengok. Kadang-kadang kalau di dalam pusingan tawaf, orang berbagai-bagai pakaian. Dalam sa'i boleh pakai apa-apa pakaian, tapi dalam wukuf tak ada lagi dah. Pakaian hanya satu saja. Kalau laki-laki daripada bawah sampai kepala, tak ada yang bersarung. Dia hanya kita lipat, kita gulung, kita letak, dan kita tak boleh sarungkan dia. Stokin ke, seluar dalam ke, t-shirt ke, topi, helmet, semua tak boleh pakai. Tak boleh pakai bersarung, tak boleh pakai wangi-wangian, dan tak boleh pakai minyak untuk kita nampakkan diri kita kemas. Biasalah tuan-tuan kalau nak pergi kerja, bangun pagi macam mana? Mandi, kita tengok cermin, kita ambil minyak, sapu rambut kita, sikat bagi elok, nampak kemas. Tapi bila kita berada di Arafah, macam bangun tidur, kusut keadaan kita. Inilah yang Allah nak. Kalau majlis dunia, kita pergi dengan pakaian yang gah, tai pun mahal, jubah mahal. Kalau orang Arab dia pakai jubah yang sekarang ni banyak dijual, bandel. Kita ingat bandel ni seluar-seluar Cina. Jubah Arab pun banyak, jubah. Orang Arab dia pakai sekali dia buang, dia pakai dibuang. Maka ada orang pula kutip, bawa dan jual, laku. Jadi begitu mewah. Kalau kita tengok di sana, majlis dunia, kita pergi dengan hati yang besar, sombong, ego, angkuh. Tapi kalau menghadap Allah, kamu kena rendahkan diri kamu. Keadaan kamu tak ada apa, dengan bau hapak, dengan bau busuk, tak terurus, melekit, berpeluh. Itulah keadaan kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari wukuf bagi kita tak pergi, kita puasa. Kita niat puasa saja, puasa hari 9 kerana Allah. Kebetulan 9 hari Sabtu, kita boleh ambil sebelumnya, iaitu 8 hari Jumaat. Ambil sebelumnya hari Khamis 7. Jadi 3 hari terdapat 7, 8, 9. Kalau isteri atau anak gadis kita yang ada hutang puasa, boleh niatkan sekali, niat qada dan niat Khamis, niat 7, niat qada, niat Jumaat, dan niat 8, niat 9. Maka dapat qada, dapat segalanya. Puasa ni penting. Kadang-kadang kita ada masalah yang kita terbuntu, tak tahu macam mana nak lepas. Sembahyang hajat dah buat, baca Yasin dah buat, apa lagi? Mungkin jalan dia dengan cara puasa. Dengan puasa, mungkin itu menjadi satu jalan tambah hari yang penuh dengan kebesaran ini.
Kita jadikan puasa kita untuk kita minta supaya Allah SWT mempermudahkan dan meringankan segala beban-beban, segala masalah-masalah. Kita nak lari tak boleh. Ujian tetap ada. Allah uji manusia dengan berbagai-bagai ujian. Mudah-mudahan inilah amalan kita berpuasa. Kerana dengan kita puasa, kita akan jadi lebih tenang, lebih mudah untuk kita melakukan segala amalan. Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, saya ajak diri saya dan tuan-tuan untuk kita isikan. Ada orang kata daripada 1, sebenarnya tak disebut pun. Kalau nak puasa 1 ni bulan Muharram, 1 sampai 11. Tapi bulan Zulhijjah ni kita ambil daripada 7, 8, 9. Bahkan ini antara apa yang disebut oleh Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Bila dia minta nak puasa, Nabi kata puasalah 3 hari, kamu dapat pahala sebulan. Puasalah 3 hari, kamu dapat pahala sebulan. Jadi kalau 3 hari kita dapat pahala sebulan. Bahkan 3 hari yang ke-9 disebut dalam kitab fiqh, Allah jadikan sebab untuk anjakkan usia kita, ditambah lagi setahun. Jadi tuan-tuan yang mulia, bahagia kita selagi kita boleh mengambil kesempatan hidup ni untuk kita buat segala-gala persiapan kita, persediaan kita untuk bawa ke akhirat. Jadi sebab itulah kita perlu kepada usia lagi, kita perlu lagi kesempatan untuk kita buat ibadat. Jangan kita berlengah dengan usia yang sudah pergi jauh, yang mungkin tak tahu berapa lama tinggal. Jadi dengan sebab amalan-amalan ini boleh, kalau belum sampai dia masih kepada yang mana dipanggil muallaq, usia yang muallaq, dengan ini akan dianjakkan setahun, maka kita dapat lagi setahun. Jadi itu kelebihan pada 9. Seterusnya tuan-tuan, kita akan masuk besoknya 10 hari bulan, malam raya. 10 hari bulan ni malam raya. Malam raya elok tuan-tuan buat majlis berbuka lah. Hari 9 tu kita majlis berbuka, ramai-ramai kita berbuka di sini. Kemudian kita solat maghrib, kita bertakbir raya, sampailah kemudian kita solat isyak. Kemudian malam kita balik rehat, kita bangun awal, kita bertakbir raya, sampailah besok pagi kita datang untuk solat subuh. Dan cepat-cepat kita buat persiapan untuk solat Aidil Adha. Saya masih ingat masa saya di Yaman, saya duduk di satu masjid, markas tabligh. Setiap tahun bila musim raya, saya akan diminta oleh jemaah masjid untuk memberi taklimat persiapan kepada raya. Macam mana nak sembahyang raya? Jadi orang Arab ni kadang-kadang dia pun tak tahu macam mana nak sembahyang raya. Jadi saya akan buat penerangan malam lepas isyak. Besok kita sembahyang raya macam mana. Aidil Fitri kita lewatkan, Aidil Adha kita segerakan. Jadi pada pagi hari raya, banyak kenderaan-kenderaan yang sudah bersedia untuk bawa jemaah-jemaah pergi ke solat. Kerana solat dibuat di satu padang yang luas, menghimpunkan ramai orang. Maka di sana solat Aidil Adha dilakukan. Aidil Adha dibuat awal. Mana kita kena sembahyang awal lah, jangan lewat 7.30 tu dah boleh dah. 7.45 paling lewat pukul 8 solat. Jangan sampai pukul 9, 9.30. Jadi kalau Aidil Fitri lewat tak apa. Bagi sembahyang Aidil Adha ni boleh buat satu daripada 4 hari. Boleh buat pada 10, buat 11, 12, 13. Kadang-kadang 10 kita tak sempat, kita berurusan dengan hospital, anak masuk, isteri bersalin dan sebagainya. Hari 11 baru kita free, buat 11. Tak free lagi, buat 12, buat 13. 3-4 hari ni tak langsung ada kesempatan. Habis raya baru boleh kita qada. Kita boleh qada Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Jadi tuan-tuan yang boleh, kalau kita buat bersendirian di rumah, solat dia macam biasa, 2 rakaat, baca Fatihah, baca kuliah, baca Fatihah, baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua. Selesai. Tak payah baca khutbah, tak ada siapa nak dengar. Kita di rumah. Tapi kalau kita pergi masjid solat berjemaah, maka kita ikut imam. Dia
kaedah dia ikut imam. Imam takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Kalau imam buat 7, 7. Kalau kita sempat 3, 3. Sempat 4, 4. Kalaulah imam buat 3 saja, kita pun 3. Imam terlupa langsung, kita pun lupa. Tak perlu kita nak tegur imam dengan subhanallah, kita. Itu takbir. 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua. Lepas habis solat, maka kita akan mendengar khutbah raya. Khutbah ni dia akan menekankan kepada puasa, ingatkan kita kepada haji dan wukuf, dan dia ajak kita kepada ibadat korban. Maka di sana, kalau boleh, macam kalau kita tengok seperti biasa, kita disunatkan bersihkan badan kita. Kerana di badan kita ni ada yang kita kena cukur, ada yang kita kena gunting, ada yang kita kena cabut, dan ada yang kita kena potong. Di badan kita, kebersihan badan kita, tak semua gunting, tak semua potong, tak semua cukur, tak semua cabut. Ada gunting. Contohnya misai, gunting misai bagi tipis. Dia bagi qassus syari, gunting, tipiskan. Yang kedua, potong kuku. Yang ketiga, cabut bulu ketiak. Yang keempat, cukur bawah tadi. Ini kalau ikut dalam kitab fiqh, jangan biarkan melebihi satu tempoh lebih daripada 10 hari. Jangan lebih. Ini sampai sebulan tak ada apa ni, setahun dah jadi hutan lah. Itu tak kena. Macam sik tu disimpan habis, misai dia sampai boleh gulung. Rambut dia daripada kecil tak pernah potong sampai dia tua. Itu tak kena. Islam tak menampakkan macam tu. Jadi setiap hari Jumaat, hari yang paling elok hari Jumaat. Kerana kita buat benda ni hari Jumaat, antara kelebihan dia, Allah kayakan hati kita. Maksud kayakan hati, kita selamat daripada penyakit haloba, penyakit tamak. Jadi kita tak ada kisah. Orang kita nampak jiran lebih daripada kita pun, kita rasa alhamdulillah tu rezeki dia. Kalau tidak, kita pening. Sebab itu kita buat amalan potong kuku. Tetapi disebabkan hari kita nak sambut Aidil Adha, jangan potong. Jangan buat apa-apa. Walaupun hari Jumaat kita sembahyang, hari Jumaat tak perlu. Tunggu selesai sembahyang raya, selesai korban. Kita tengok ada sembahyang korban, lepas itu kita potong kuku, gunting misai. Jangan potong janggut. Orang Melayu ni dia silap. Saya tengok dekat Mekah, rambut dia gunting sikit je, tapi habis botak buang janggut, disimpan misai. Sunnah mana dia ikut? Tak tahu kursus haji macam mana, tak terangkan. Orang lelaki jangan buang janggut, paling buang segenggam, kena simpan. Ini hikmah, gambar, rupa Nabi. Kalau dalam kitab dia kata kana kasyifatal lihya, janggut Nabi lebat. Baginda pernah baring atas riba Aisyah sampai baginda tertidur. Aisyah bilang janggut yang ada uban. Kerana tak banyak uban, ada sikit, bilang ada 22 lai. Tuan-tuan tengok apa dalam YouTube banyak disebarkan. Saya pernah tengok janggut Nabi satu lai dekat Yaman, terpacak. Bukan diletakkan apa gam ke apa, tak. Dia memang macam tu, hidup. Janggut Nabi hidup, terpacak. Dan ditunjuk dekat Emirat. Bila Emirat bawa daripada Turki, maka rambut Nabi tuan-tuan panjang, diletakkan satu, diikat panjang. Sebenarnya Nabi bukan simpan rambut panjang. Rambut panjang ni perempuan, laki-laki tak panjang. Laki-laki habis sangat dekat cumi telinga ni je. Jangan sampai macam perempuan tengok, perempuan mana? Rupanya laki-laki. Tapi rambut Nabi yang jadi panjang sebab dia hidup. Kalau tuan-tuan tengok, satu jumlah besar. Dan ini berlaku kepada Said Muhammad Alawi, ulama Mekah yang meninggal. Anak dia datang pada bila? Selepas Syawal.
Saya tanya dia, saya kata, ada orang beritahu yang bapa kamu dia orang gali kubur. Betul, dia orang gali kubur bapa dia. Kali pertama dia orang gali, dia orang terhidu bau harum, mereka tembus. Kali kedua mereka gali, mereka tengok kuku dia panjang. Kali ketiga rambut dia sampai kat sini dah, dia dalam kuku. Mana dia hidup, ulama-ulama, orang-orang Allah ni hidup dalam kubur, hidup. Jadi jasad mereka Allah pelihara cacing tangan. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, pagi raya kita potong elok, supaya apa yang kita potong ini dia akan dimasukkan dalam timbangan amalan kita sama dengan daging korban. Itu dia punya maksud dia. Kalau bukan musim raya, maka tiap-tiap hari Jumaat bersihkan. Itu dia punya konsep yang kita buat. Kemudian tuan-tuan yang mulia, habis layak, kita akan terlibat dengan ibadat korban. Ibadat korban, bila baginda ditanya sahabat, ma hadhil adhahi, korban ni apa? Maka kata baginda, sunnatu abikum Ibrahim, sunnah Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok sunnah Nabi Ibrahim, apa Nabi Ibrahim telah buat? Nabi Ibrahim telah menyembelih anaknya melalui satu mimpi, dia sembelih anak. Jadi kalaulah Allah nak anak yang dimaksudkan, maka tak adalah orang akan hidup. Siapa saja dapat anak, korban. Dapat anak, korban, sembelih. Maka orang akan kata orang Islam ni apa nak jadi? Anak laki-laki habis pakai sembelih. Kerana Nabi Ibrahim sembelih anak. Allah tak mimpikan dia dengan nampak sembelih kambing, sembelih anak. Tetapi hakikat yang berlaku bukan anak yang dimaksudkan, sebaliknya kibas. Soalan dia, kenapa Allah tak mulakan perintah sembelih kibas? Maka di sinilah kita dapat baca bahawa Allah sedang menguji tahap iman, tahap kasih Ibrahim AS kepada Allah ataupun anak. Memandangkan kasih anak adalah tahap yang sangat besar. Dia sangat kasihkan anak dia. Maka terbukti Nabi Ibrahim berjaya meletakkan kasih Allah tidak ada tanding. Walaupun dengan korban anak sekalipun, tetap dia akan lakukan demi membuktikan kasih daripada Allah. Jadi sekarang tuan-tuan, Nabi Ibrahim sembelih kambing. Mana korban dia adalah kambing. Jadi kalau orang kata kita korban duit, kenapa kita tak korban kambing? Tuan-tuan yang mulia, dulu zaman sebelum kita ni, zaman manusia belum ada projek apa-apa. Orang kalau hidup di mana pun orang akan hidup dengan binatang. Tuan-tuan masih ingat kalau kita di kampung, kita akan bela ayam, bela itik, ada orang bela kambing, ada orang bela kerbau. Lebih awal memang inilah harta kebanggaan. Harta kebanggaan manusia ialah binatang-binatang. Ini yang membanggakan. Kalau ada kambing banyak, itu kaya lah tu. Kalau ada lembu banyak, itu kaya. Ada unta banyak, itu kaya. Sekarang ni awak sembelihkan kambing yang banyak ni, satu sembelihkan, dia sayang. Sayang juga nak sembelih kambing dia. Macam mana berlaku pada 3 orang di Bani Israel. Di zaman Bani Israel, dalam hadis Riyadhus Shalihin menceritakan 3 orang manusia. Satu manusia Allah uji dia dengan kulit sopak, satu orang dengan kepala botak, yang ketiga dengan mata buta. Allah perintah malaikat jumpa 3 orang ni, satu lepas satu. Tanya dia apa dia nak dan apa harta yang paling besar bagi dia. Jumpa orang pertama kulit sopak, tanya apa awak nak? Dia kata, tengoklah saya, kulit saya ni membuatkan orang pandang hina, orang ejek, dan saya jadi tertekan, saya malu, saya tak dipandang oleh masyarakat. Saya nak kulit saya boleh elok macam biasa. Lagi apa awak nak? Saya nak unta. Maka malaikat pegang kepala dia sekaligus, berubah menjadi kulit dia cantik, dan dia tengok belakang ada unta sepasang, dan makin membiak.
Sampailah tahap mana unta tu bertambah hari ke hari, dia jadi orang kaya yang terkenal. Malaikat jumpa orang yang kedua, dia ni botak kepala. Dia kata saya jadi bahan ejekan, orang ketawakan saya. Jadi apa nak? Saya nak rambut, bagi rambut nampak cantik. Rambut disimpan. Kita tengok ada sekarang trend, orang suka botakkan kepala. Tak pernah ada rambut, sampai dicukur botak. Simpanlah, itu mahkota Allah bagi kamu laki-laki. Simpan rambut. Buat apa nak botak? Kalau tak tumbuh tu lain lah. Kalau memang dah kepala botak, nak macam mana? Tapi kalau ada rambut, simpan. Ini tak, dia jadi satu trend, kepala botak. Itu sunnah mana tak ada. Baik. Jadi dia nak rambut, kemudian malaikat sentuh kepala dia, rambut tumbuh elok. Dan tengok ada lembu basah yang memang membiak daripada masa ke semasa. Jumpa orang ketiga, dia buta. Malaikat tanya, awak nak apa? Dia kata, saya buta, tak nampak. Nakkan supaya dapat celik melihat. Maka malaikat sapu mata dia, nampak. Apa arti kamu nak? Saya nak kambing. Maka dia pun kambing, dia membiak. Bila sampai satu tahap lama, kawan ini unta banyak, yang ini lembu banyak, ini kambing banyak. Ini cerita dalam Riyadhus Shalihin. Allah perintah malaikat cuma pergi minta dia. Tes. Minta yang pertama, boleh Tuhan saya minta pada Allah, saya minta pada Tuhan, untuk keperluan saya nak balik jauh, nak sikit satu ekor unta, sikit bantuan. Orang kita minta maaf, saya tak boleh nak bagi pada awak. Banyak lagi urusan saya, yang hak-hak yang saya belum selesai. Saya nak bagi kepada awak ke hak-hak yang belum selesai. Banyak urusan saya, minta maaf saya tak boleh bagi. Padahal tak ada apa pun, kerana dia sayang unta dia, dia tak nak bagi. Malaikat kata, dulu bukan ke tuan kulit tak elok? Dia kata, siapa kata? Saya orang cantik, tengok kulit saya kaya. Malaikat kata, awak kalau awak tipu, Allah balikkan seperti asal. Dengan tiba-tiba saja kulit dia kembali biasa, sopak, dan segala binatang banyak yang dia ada tadi hilang. Berjumpa orang kedua, lembu. Dia kata, bukankah awak dulu kepala botak? Dia kata, tak, saya rambut memang macam ni lah, handsome, hebat. Kemudian saya memang keluarga kaya. Dia kata, kalau awak tipu, Allah balikkan seperti biasa. Tiba-tiba habis, rambut pun hilang, lembu pun hilang. Jumpa orang yang ketiga buta. Dia kata, minta tolong sikit, saya nak balik jauh. Saya minta pada Allah dan minta pada Tuhan untuk menyambung perjalanan saya jauh, bagi saya sedikit kambing. Maka yang ketiga kata, saya ni dulu buta, Allah bagi saya celik. Dulu saya miskin, Allah bagi saya kambing. Sekarang awak nak, ambillah. Banyak mana perlu, ambillah. Maka malaikat kata, kamu dah berjaya. Jagalah kambing kamu, dan dua sahabat kamu sudah gagal. Jadi zaman dulu orang bela kambing. Jadi kita keluarkan satu kambing, sembelih kambing, sembelih lembu. Sekarang ni mana ada lah. Kita mana ada kambing, mana ada lembu. Jadi kita nak sembelih apa? Jadi kita beli kambing, beli lembu, dan buatkan sembelihan. Makna kita korban duit. Sekarang ni kita korban duit kita. Jadi Allah cabar kita. Kalau Nabi Ibrahim dicabar dengan kasih Allah atau anak, maka disembelih anak dia untuk membuktikan yang dia tetap kasih Allah, tidak ada tanding. Maka kalau kita hari ini seolah-olah kita dicabar, kau kasih tak perintah Allah. Sebab itu Nabi kata, man lam yubahi wa huwa qadirun ala dhalik fala yaqrubanna masjidal hadza. Siapa yang tak buat korban, dia mampu tapi tak buat, maka Nabi kata, jangan mendekati masjid kami. Mana seolah-olah kita, engkau pergi jauh-jauh, pergi dulu jauh. Jangan dekat-dekat, kau kedekut. Duit ada, rumah besar, kereta mahal, korban tak buat. Jadi seolah-olah macam tak peka dengan tuntutan korban ini. Yang sepatutnya kita buat. Satu kata, saya nak buat untuk mak saya, bapa saya dah meninggal tak ada apa dah. Kita yang hidup ni, jangan kita kata, saya nanti kalau saya mati, saya beritahu anak dah, pesankan dia, kalau bapa mati tiap-tiap tahun, buatlah korban untuk bapa. Apakah kita yakin anak kita akan buat? Kita wasiat pada anak kita, kalau bapa mati, ni tanah ni buat masjid, tanah ni wakaf untuk madrasah.
Kita mati dia buat. Tak tentu, silap dia jual habis semua. Jadi buat apa nak tunggu mati? Buat masa sihat lah. Masa kita hidup. Orang mati tak ada sunat, tak ada haram, tak ada makruh, tak ada apa. Kita ni, dan saya dah buat bila? Tahun lepas. Tahun lepas ingat cukup. Dia ibadat ni tahunan. Setiap tahun kita buat. Tahun depan buat, tahun ini buat. Satu orang datang tanya, Ustaz, saya nak buat akikah. Tahun lepas dah buat, Nabi nak buat lagi tahun ni. Lah, kita kata akikah ni bukan tiap-tiap tahun. Sekali dalam kamu dapat anak, kamu syukur dan kamu tebus anak, kamu buat sembelihan. Duit kamu untuk anak tadi. Selagi kamu mampu. Kalau sekiranya kamu tak mampu sehingga berlalu usia dia balik, memang tak pernah kamu berada dalam tahap yang mana kamu tak mampu, maka dia berpindah pada tentu pada anak. Anak tu sendiri kena buat. Jadi akikah ni seumur hidup sekali. Adapun korban, ini ibadat tahunan. Setiap tahun buat. Tiap-tiap tahun kita buat. Apa? Bila sahabat tanya pada baginda, famalana fiha ya Rasulullah, apa kami dapat? Kata baginda, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu bulu satu hasanah. Sahabat tanya lagi, fasuh, kalau biri-biri tu, oh banyak sekali. Takkan banyak tu sekali hasanah. Nabi kata, bikulli sya'ratin hasanah. Tidak jadi mustahil Allah lebih tahu segala jumlah Allah nak bagi. Jadi bukan makna hasanah ni bila dah banyak macam tu, kita pun tak semayang. Buat apa lagi dah, tak payah semayang. Buat 10 ekor, nah, tunggu goyang kaki, syurga je. Tengok tak masuk syurga, apa hal? Tak semayang, padan lah. Kita saya buat korban kambing, dia takkan boleh sama. Orang lain buat tak sama dengan kita sendiri. Jadi itu masalah. Sebab itulah baginda pernah lalu di satu, saya baca hadis malam, baginda lalu di satu kawasan kubur. Baginda kata ni dua-dua kena azab. Baginda ambil daun tamar, baginda cucuk. Yang sini satu, sini satu. Sahabat tengok, sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, selagi dia masih menghijau, dia mengistighfarkan untuk orang dalam kubur. Selagi dia masih hijau. Ini kata baginda. Jadi sebab itu, kalau daun boleh istighfar, apa lagi kita manusia yang hidup. Tapi bukan bermakna kalau kita kata daun, satu daun, kita buat tanam lagi banyak. Senang je buang dalam hutan. Bagi tanam dalam mana-mana hutan tu, lagi banyak pokok, rimbun habis semua. Syurga terus. Semayang tak payah lah. Tak, dia bukan melepaskan, dia hanya sekadar meringankan. Jadi maknanya jangan kita tak faham. Kalau kita kata kalau macam tu kita buat korban je lah. Tak, ibadat tetap, tapi ini akan menambahkan. Jadi sebab itu tuan-tuan boleh kita buat korban. Tambah sekarang ni kalau kita tengok Malaysia ni tempat untuk orang luar datang menyambung hidup mereka, menumpang untuk hidup. Kita orang Malaysia tak perlu pergi ke luar negara untuk mencari rezeki. Tak perlu pergi Thailand, tak perlu pergi Kemboja, pergi China, pergi India, tak perlu. Kalau pergi pun keluar 4 bulan ikut tabligh boleh. Tapi nak cari rezeki kat Malaysia ni banyak. Dalam masa yang sama, negara luar datang. Tuan-tuan tengok hari ni, siapa yang tak masuk Malaysia? Orang Kemboja banyak, orang Thailand pun banyak. Tom Yam semua Thailand. Orang Myanmar, selayang habis dia kontrol. Kecoh orang. Iyalah, kita tak niaga, dia nak niaga nak marah apa. Dia pula masuk, kalau yang lemah-lemah sekarang ni, bukan semua dia boleh kerja. Yang tak kerja, dia jadi pengemis. Dulu kita tak nampak, dekat jalan, dekat lampu-lampu isyarat, ada orang datang ketuk pintu, buka cermin RM1. Kalau dekat negara dia, kita dekat persimpangan jalan, bila lampu merah tu, dia akan datang bawa satu, dia lap cermin kita. Dia pelap-lap tu, dia minta kita bagilah RM1, 50 sen. Sekarang ni dia belum lap lagi cermin, dia sekadar dia ketuk je. Dah ada dah. Tuan-tuan tengok persimpangan jalan. Saya semayang dekat Johor minggu lepas Jumaat, dekat bandar Bandar Baru Uda. Dah ada dah perempuan Myanmar dengan anak-anak kecil tunggu depan jadi pengemis. Jadi memang orang semua datang ke negara kita.
Kita nak salahkan pengemis tak boleh. Maknanya rezeki memang banyak. Orang Indon masuk, orang India masuk, orang Yaman masuk. Sekarang Yaman masuk banyak. Habis teksi kalah. Dia orang pandai, dia kat airport, dia cakap Arab. Sampai saya pelancong Arab, dia kau dulu. Kita bahasa dah lah, bahasa Inggeris pun tak ada, bahasa Arab jauh sekali. Nak dapat dia teksi biasa, dia kereta biasa je. Dia bawa pusing genting. Dia bawa pusing dekat Langkawi, saya tengok je. Yaman dia berkeliaran dengan kereta biasa je. Sampai dia memang ligat. Dia macam Mangla je. Mana ruang-ruang dia tahu, dia boleh dapat. Dia buka restoran besar-besar. Kenapa dia nampak Malaysia ni mewah? Dan lagi satu, Malaysia ni boleh bantu mereka. Kita boleh hantar, kita boleh buatkan berbagai-bagai sokongan untuk mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, sekarang ni diwar-warkan kita sumbangan di sana sini untuk kita bantu, terutama dalam ibadat korban. Jadi saya nak tutup, sebelum saya tutup majlis, saya nak sebut, saya nak edar borang korban. Saya ada buat korban di 3 tempat. Satu di pondok-pondok di selatan Thailand. Di Thailand ni saya pergi bulan Syawal baru ni. Apa yang saya tengok di Thailand, satu suasana pondok-pondok. Walaupun kerajaan Siam buatkan berbagai-bagai tekanan kepada pondok-pondok, tapi ulama-ulama pondok gigih. Jadi sehinggakan masyarakat Islam di Petani meletakkan tok-tok pondok, baba-baba ni atas daripada YB, atas daripada Datuk Bandar. Kalau baba cakap, siapa pun tak boleh nak bantah. Semua orang bingung. Baba punya pengaruh dia kuat. Sebab itu saya pernah jumpa satu baba Ismail Sepanjang, terkenal sekarang. Majlis dia 5-6 ribu orang hadir dekat Masjid Jami' Yala dengan Masjid Jami' Patani. Dia beritahu saya, dia kata adik Taksin masa jadi Perdana Menteri buat panggilan langsung nak cakap dengan baba, nak cakap, nak minta baba ni sokong dia dalam keadaan tekanan negara. Tapi baba dia tak layan, dia kata dia tak nak cakap. Perdana Menteri nak cakap. Kita ni kalau boleh ketua cawangan tu nak boleh cakap pun tak pada. Kita punya ini nak orang teratas. Itu pondok-pondok memang sangat hebat.